Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katim Sanggiti Muhammad Zain 04651 yang akan membentangkan tajuk update kodi iaitu upah peguam. Kita masuk pula kepada definisi, iaitu kontrak al-wakalah bil al-khusumah bermaksud apabila setelah diminta ini akan mendatangkan rasa tanggungjawab dan hak-hak pada diri tiap-tiap pihak yang membuatnya. Antara hak-hak tersebut ialah membayar upah ataupun dalam bahasa Arab sebagai ujrah. Sekiranya al-wakalah diberi upah atau memulakan perbelanjaan atau mengumumkannya, jika terdapat keperluan kepada pembelanjaan untuk melaksanakan al-wakalah dan membayar ganti rugi kepada wakil iaitu peguam terhadap kemudaratan, jika dia terkena kemudaratan disebabkan melaksanakan al-wakalah. Mengenai ganjaran upah yang dikenal sebagai ji'alah yang bermaksud yang diberikan oleh muakil iaitu anak guam kepada wakil peguam. Daripada fuqaha, mereka melihatnya dari sudut sosial dan akhlak kepada kerja-kerja yang diperlukan oleh orang ramai. Amalan guaman merupakan suatu kewajipan agama dan merupakan fardu kifayah yang mampu mencapai kepentingan manusia dengan wujudnya perkara sebegini. Kepada dalil Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 dan 30 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali melalui jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami akan masukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itulah mudah bagi Allah. Dapat dibahaskan melalui ayat Al-Quran ini. Allah mengatakan dengan ayat yang berbunyi, janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Dapat difahami, tidak boleh membunuh sebahagian dari kita terhadap sebahagian yang lain menerusi cara pendakwaan dan kes-kes penipuan, yang dengannya dapat diambil harta-harta sebahagian dari kita terhadap sebahagian yang lain secara batil. Justru itu, peguam hendaklah meraihkan ayat ini dan ayat yang lain, maka dia tidak boleh menentangnya secara zalim atau memakan hak atau membantu dalam memakannya. Kita masuk pula kepada pandangan ulama, iaitu terdapat beberapa pandangan ulama yang berselisih pendapat, iaitu yang pertama, Imam Malik mengkaji perbuatan mengambil upah ke atas pertikaian dan diriwayatkan juga darinya pendapat yang sebaliknya. Seterusnya, Al-Mazini, seorang faqih Syafi'i, mengatakan tidak sah upah melainkan jika ianya diketahui. Ketiga, Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah mengatakan jika disyaratkan pembayaran upah untuk wakalah dan wakil yang telah menyempurnakan kerjanya, dia berhak mendapat upah tersebut. Yang terakhir, alim mutaakhir Syekh Muhammad Abu Zahrah mengatakan apa yang diambil oleh peguam dari upah adalah rezeki yang halal jika ianya untuk mengangkat hak dan kebenaran, kerana apa yang diambil berdasarkan kerja dan ia adalah harga kepada manfaat yang disempurnakan oleh pihak yang mewakilkan. Pula kepada kadar upahan. Isu mengenai kos guaman adalah suatu benda yang tidak boleh dianggarkan dengan tepat. Hal ini kerana kos guaman adalah amat subjektif. Seorang peguam yang mahu menyebut harga akan mengalami kesukaran disebabkan perbezaan dari segi kes, negeri dan firma guaman itu sendiri. Secara umumnya bergantung kepada perbincangan antara pihak peguam dan anak guamnya yang terlibat. Kos membawa guaman merupakan kos yang diberikan kepada pemohon kerana melantik peguam untuk mengeluarkan writ saman penyata tuntutan, termasuk menguruskan semua perkara yang diarahkan oleh mahkamah semasa penyediaan kes sehingga penghakiman diperolehi. Kos kepeguaman merupakan kos yang diberikan kepada anak guamnya jika peguam tersebut menjalankan perbicaraan. Faktor wujudnya pembayaran upah peguam yang pertama, ia bergantung kepada tahap kesusahan, kerumitan dan kelainan sesuatu isu dalam kes tersebut. Misalnya kalau bukti itu tidak lengkap ataupun tidak meyakinkan. Yang kedua, ia bergantung kepada sejauh manakah kemahiran, pengetahuan khusus dan tanggungjawab yang diperlukan untuk menjalankan kes tersebut. Kebiasaan jika seseorang peguam itu mempunyai pengalaman yang lebih 15 tahun, maka bayaran upah akan dikenakan lebih tinggi berbanding peguam yang masih baru. Yang ketiga, ia bergantung kepada keadaan ekonomi sebuah negeri tersebut. Maksud, sekiranya negeri yang berada di belah pantai barat seperti Johor, Kuala Lumpur, Selangor, mungkin akan dikenakan lebih tinggi upah tersebut berbanding dengan negeri yang berada di pantai timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang, kerana faktor sesebuah ekonomi negeri tersebut.
Terdapat bantuan bagi yang tidak berduit. Terdapat dua jenis, iaitu nasihat undang-undang adalah percuma daripada ketiga-tiga jenis bantuan guaman dan merangkumi kesemua sudut undang-undang. Kedua ialah perwakilan undang-undang hanya disediakan untuk sebahagian undang-undang dan disubsidi. Badan bantuan guaman pertama ialah Jabatan Bantuan Guaman yang ditaja oleh kerajaan dan untuk setengah kes sivil dan jenayah. Ditubuhkan pada tahun 1970 dan dinamakan sebagai Biro Bantuan Guaman, namun telah dijenamakan semula kepada Jabatan Bantuan Guaman. Termaktub dalam Perlembagaan Perkara 8-1, semua individu berhak memiliki hak yang sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama. Setiap pihak perlu diwakili oleh seorang peguam untuk mendapatkan hak kesaksamaan di mahkamah. Namun bagi yang kurang berkemampuan, mereka boleh mendapatkan perkhidmatan bantuan guaman secara percuma, namun masih perlu membayarnya, tetapi jauh lebih murah berbanding mengupah peguam sendiri. Fee pendaftarannya adalah sebanyak RM10 dan ia mengikut kepada gaji tahunan dan kes yang akan dibawa. Yang kedua pula ialah Majlis Peguam dan pejabatnya terletak di seluruh negara Malaysia. Ditaja secara persendirian oleh ahli perbadanan itu sendiri, iaitu Peguam Tu. Manakala badan guaman yang ketiga pula dikenali sebagai Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan yang dihaskan bagi kes-kes jenayah sahaja. Yang terakhir iaitu badan guaman yang ketiga pula adalah hanya dihaskan bagi kes-kes jenayah sahaja. Ia dikenali sebagai Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan bagi memenuhi permintaan yang tidak disediakan oleh Jabatan Bantuan Guaman dan Badan Guaman. Terdapat bezaan antara bantuan guaman dan khidmat pro bono. Bantuan guaman ditawarkan melalui 3 badan guaman yang dinyatakan di atas oleh peguam panel mereka, manakala pro bono ataupun peguam sukarela adalah tugas yang diambil oleh peguam individu dengan menggunakan perbelanjaan sendiri tanpa sebarang upah. Walaupun telah disediakan bantuan guaman, namun seorang itu perlulah melepasi beberapa syarat, iaitu perlulah melepasi ujian kemampuan yang telah disediakan ataupun yang telah ditetapkan bagi mendapatkan kelulusan menerima bantuan ini. Dapat disimpulkan di sini, buat masa sekarang ini tiada lagi satu garis panduan yang dibuat bagi membayar kadar upah bagi peguam syar'i yang beramal di negara Malaysia. Jadi bagi yang berkemampuan, maka perlulah melantik peguam yang bertauliah dan hanya beramal di negara ini saja. Manakala bagi yang tidak berkemampuan, mereka boleh memohon bantuan guaman bagi mengendalikan kes mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.